Inilah antara sebabnya mengapa Maharaja Cina zaman Qing ni sebenarnya dipimpin oleh orang Manchu. Kerajaan Qing di China didirikan pada 1644 oleh orang-orang Manchu. Jadi China ni sebenarnya banyak kali negara China itu diperintah oleh orang bukan Cina. Zaman akhir sistem kemaharajaan di China itu, China dipimpin oleh orang Manchu. Tetapi apa yang berlaku di China ialah orang-orang bukan Cina yang memerintah China, menguasai China, akhirnya melalui proses pencinaan dan mereka menjadi Cina. Orang Manchu ni orang bukan Cina lah, sama seperti orang Mongol. Orang Mongol pun pernah menguasai China, mendirikan kerajaan Yuan itu. Dalam sejarah China, antara tokoh yang terkenal ialah Genghis Khan dan Kublai Khan. Kedua-dua mereka ini adalah orang Mongol. Walaupun mereka golongan orang nomad, orang gasar yang bilangan mereka sedikit, tetapi mereka berjaya menguasai orang Cina yang lebih ramai. Tetapi dalam jangka masa yang panjang, orang Mongol memerintah Cina lebih kurang 90 tahun, hampir 90 tahun. Akhirnya mereka dicinakan juga. Qianlong ni ialah Maharaja Manchu yang ketiga. Sejarah hidup Qianlong ini lebih kurang sama sezaman dengan kalau di Kedah, Sultan Zainul Adilin Shah II dan Sultan Abdullah Mukarram Shah yang didatangi oleh Francis Light itu. Jadi Qianlong telah menghantar surat kepada King George England apabila King George ni memohon untuk meletakkan wakil British di negeri China. Qianlong mengingatkan King George. King George ni lah nama Georgetown tu. Georgetown tu diambil nama daripada nama Raja England pada waktu itu, King George. Jadi nama-nama ini kebetulan berkaitan dengan hal yang kita bincang tentang sejarah Pulau Pinang. Qianlong, Maharaja Cina, King George, Raja England, Sultan Zainul Adilin Shah II dan kemudian penggantinya Sultan Abdullah Mukarram Shah adalah Sultan-Sultan negeri Kedah. Negeri Kedah atau negara Kedah ni, kerajaan Kedah, kerajaan Islam Kedah telah bermula sejak 1136 Masihi. Pada 1136 itu, negeri China sedang menghadapi zaman kekacauan, zaman perpecahan. Sehinggalah berkemuncak dengan China dikuasai oleh orang Mongol lah. Saya kena patah balik ke Pulau Pinang. Tapi berkaitan, kebetulan berkaitan. Jadi Kedah ni sebenarnya sebuah kerajaan, sebuah negara yang kekal lebih lama bahkan daripada kerajaan-kerajaan di negara China itu sendiri. 1136 Kesultanan Islam Kedah bermula dengan Sultan Muzaffar Shah yang pertama. Francis Light datang mendapatkan Pulau Pinang pada 1786. Negara Kedah sedang dikuasai oleh keluarga yang sama sejak 1136 dulu. Ini menarik. Sedangkan di China sendiri bertukar ganti beberapa kerajaan. Kerajaan yang terakhir yang dipimpin oleh Qianlong itu didirikan pada 1644. Kalau kita masih ingat sejarah tanah Melayu, sejarah Melaka, 1641 Portugis kalah di Melaka dan Melaka dikuasai oleh orang Belanda dengan bantuan sebenarnya orang-orang Melayu Johor. 1641. 1644 baru orang Manchu menguasai negara China. Sedangkan di Kedah pada waktu itu adalah kerajaan yang telah wujud, saya ulang banyak kali, sejak 1136 Masihi. Jadi dari segi kestabilan, keamanan, silaplah kalau orang mengatakan di negara-negara Melayu itu selalu berlaku kekacauan dan perubahan kerajaan. Tak betul. Dibandingkan dengan China pun, Kedah lebih hebat lah. Jadi Qianlong mengingatkan King George sesuai dengan pandangan alam Cina, iaitu Maharaja Cina itu anak Tian, anak Tuhan. Kerajaan-kerajaan lain itu adalah bertaraf rendah dan hendaklah tunduk kepada sebarang peraturan yang dikenakan oleh kerajaan Cina.
Jadi boleh datang ke China tetapi untuk berniaga, tetapi setelah dibenarkan berniaga tu kena balik. Tak boleh menetap di negara China. Kalau nak menetap di China, kena jadi China. Kena ikut segala peraturan yang terdapat dalam negara China pada waktu itu. Sebab Raja China itu disebut sebagai Tianzi. Tianzi ni putera Tian, putera Tuhan. Orang lain tu semua tak sempurna kemanusiaan mereka. Termasuklah orang putih pun. Jadi hujung kurun ke-18, Maharaja Qianlong mengingatkan British supaya jangan buat kacau di negeri orang. Jangan membawa masuk terutamanya selepas tu candu yang didapatkan oleh orang putih di India dan beberapa tempat lain dibawa ke China untuk diniagakan di China sebab barangan dari Eropah tidak digemari oleh orang Cina. Jadi cara nak menguasai China ialah dengan membawa masuk dadah. Candu ni dadah. Sehingga menimbulkan masalah, bukan saja masalah sosial tetapi masalah politik, rasuah dan sebagainya. Bermaharaja lela terutama di kawasan pantai, di wilayah-wilayah sepanjang pantai itu. Fujian ni Fujian lah. Fujian, Guangxi, Guangdong menghadapi masalah. Ekoran daripada kemasukan dengan begitu banyaknya candu yang dibawa oleh pedagang-pedagang Inggeris ke China tu, pada awal kurun ke-19, kerajaan China mula mengambil langkah untuk menyekat kemasukan candu ke China. Beberapa orang Putrajaya bandar Canton. Canton ni penting sebab pada masa dulu para pedagang asing khususnya dari barat ni tak dibenarkan terus berlayar ke utara. Mereka datang dan mereka dikendaki memunggah barang-barang mereka di bandar Canton. Di bandar Canton di selatan tu. Orang asing tak dibenar masuk. Khususnya pedagang-pedagang asing ni tak dibenar masuk ke pekan-pekan bandar-bandar negara China itu secara sewenang-wenang. Jadi disebabkan oleh keadaan yang buruk yang dialami oleh China akibat daripada kemasukan candu itu, akhirnya Maharaja China menghantar seorang pegawai yang dianggap terbaik, paling jujur, paling boleh diharap, yang tak makan rasuah, yang tegas, bernama Lin Cixi sebagai Pesuruhjaya Diraja di Canton. Lin pada sekitar 1839 atau 1840 telah mengutus surat kepada Raja England pada waktu itu, seorang perempuan, Queen Victoria, menyindir Queen Victoria tu dan mengajar Queen Victoria supaya bersikap baik terhadap China, supaya kerajaan British menjaga orang-orang Inggeris tu atau melihat supaya orang-orang Inggeris itu tidak melakukan keburukan seperti yang tidak dikehendaki dilakukan di England. Sebab dikatakan di England sendiri pada waktu itu candu tidak dibenarkan diedar secara sewenang-wenang. Sedangkan pada masa yang sama para pedagang Inggeris membawa bertong-tong, berkapal-kapal candu untuk dilambakkan ke negeri China sehingga mendatangkan kesan ekonomi, sosial dan politik kepada negara China pada waktu itu. Jadi Pesuruhjaya Lin, seorang pegawai sebuah bandar di negara China, telah dengan yakinnya menulis surat kepada Queen Victoria tentang apa yang disebut sebagai nasihat moral supaya orang putih ni kononnya amat kuat berpegang kepada undang-undang dan peraturan tetapi sebenarnya bermain kayu tiga lah. Lin Cixi dengan tegasnya memaksa pedagang-pedagang asing ni, terutama British lah yang paling ramai pada waktu itu, untuk jangan berniaga candu lagi di China, dan kedua sebarang candu yang masih ada di dalam kapal mereka hendaklah diserah pada kerajaan China untuk dimusnahkan. Dan memang itu dilakukanlah oleh China, dan ini akhirnya membawa kepada peperangan candu tu, peperangan candu yang terkenal lah pada 1840 dan kemudian peperangan candu kedua 1860-an yang menyaksikan China kalah dalam peperangan dan British menguasai beberapa wilayah di selatan China itu, terutama Pulau Hong Kong dan kemudian Canton.
Dan lepas tu beberapa bahagian daripada bandar seperti Nanking dan Chongqing, Beijing atau Peking disebut dalam istilah barat pada waktu itu, juga dikuasai oleh British dan kemudian diikuti oleh kuasa-kuasa luar yang lain. Hal yang samalah yang terjadi dalam kes Pulau Pinang tu, iaitu orang Inggeris memperlihatkan, kerajaan Inggeris memperlihatkan dirinya sebagai berpegang kepada perjanjian dan undang-undang, tetapi pada masa yang sama membenarkan orang Inggeris, orang British melakukan keburukan, penyelewengan di tempat orang, termasuk di Tanah Melayu lah pada waktu itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Francis Light itu, iaitu dengan mengambil hati Sultan-Sultan Kedah, tetapi dengan cara, kata orang, memberi keyakinan bahawa British akan membantu Kedah apabila menghadapi serangan dari luar. Tapi pada masa yang sama sebenarnya tahu bahawa pihak kerajaan Inggeris tidak akan bersetuju dengan kehendak itu secara rasmi. Tetapi akhirnya kerajaan British menduduki Pulau Pinang. Demikianlah hal yang terjadi di China pun. Para pedagang, orang-orang biasa melakukan penyelewengan, melakukan keburukan yang kononnya tidak disukai oleh kerajaan Inggeris, tetapi akhirnya kerajaan Inggeris terima hasil daripada penyelewengan, keburukan yang mereka lakukan itu. Di China berlaku perang candu. Di Tanah Melayu, Pulau Pinang diambil oleh British dan akhirnya menjadi sebahagian daripada apa yang disebut sebagai jajahan selat bersama dengan Singapura dan Melaka. Ini hakikat main kayu tiga oleh pihak British. Dari satu segi, kerajaan British amat kuat berpegang kepada peraturan dan undang-undang. Pada masa yang sama, dia membenarkan tipu helah, kerja buruk yang dilakukan oleh orang-orangnya di tempat lain. Okey, saya sambung catatan Muhammad Ibrahim Munshiri. Maka dalam antara bangsa-bangsa yang tersebut ini, yang banyak yang saya sebut tadi, yang dikira-kirakan lebih kurang jumlah bangsa Inggeris itu, bangsa Inggeris serta lain-lain bangsa orang putih di dalam Pulau Pinang itu 266 orang. Orang putih pada waktu itu 266 orang. Dan bangsa Keling dan bangsa Bengali, Hindu serta lain-lain bangsanya orang-orang sebelah negeri Hindustan dalam Pulau Pinang itu 14,000 orang tu dia. Orang dari India pada waktu itu 14,000 orang. Ini pada bila? 1870-an awal. Maka orang Melayu daripada segala jenis bangsa di bawah angin ini, tengok ya, orang India ada 14,000, orang Melayu 22,000 di Pulau Pinang itu pada 1871 lebih kurang. Orang dan bangsa Arab serta lain-lain 1,700 orang. Maka Cina daripada segala jenis bangsanya 19,000 orang. Jadi di Pulau Pinang pada waktu itu, di pulau, tak termasuk sebarang perai, orang Melayu merupakan masyarakat majoriti di pulau itu, dibandingkan dengan orang Cina dan India. Dan orang Cina dan India serta orang lain itu adalah orang-orang asing di Tanah Melayu. Perkataan asing ini perlu dikekalkan, perlu dilihat. Sebab keasingan ini berterusan sampai Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 1957. Masalah timbul kemudian apabila orang asing ini terus mengekalkan keasingan mereka dan mau meneruskan keasingan itu. Dan inilah yang menimbulkan masalah sekarang kepada kita. Sebab walaupun bukanlah semua, ini perlu ditekankan, bukanlah semua orang berketurunan asing itu berfikiran dan bersikap demikian. Terdapat orang-orang asing ini yang sudah sebati dengan masyarakat Melayu, dengan mengakui sejarah alam Melayu ini, dan tidak mengungkit-ungkit atau tidak mendesak-desak
supaya keasingan mereka itu dikekalkan di sini. Karena apabila keasingan itu dikekalkan, ia akan menimbulkan masalah kepada masyarakat kita, terutama kepada generasi yang akan datang. Orang India menuntut keindiaan dia, orang Cina menuntut kecinaannya, orang lain mungkin menuntut hal lain pula. Maka ini akan menimbulkan masalah. Jadi saya fikir saya berhenti setakat itu. Di sembang santai kita ini sekadar untuk menjelaskan keadaan yang berlaku di Pulau Pinang, kedudukan sebenar Pulau Pinang dalam sejarah kita lah. Ini kita tak cerita lagi tentang bagaimana orang Kedah cuba merampas kembali Pulau Pinang setelah EIC mungkir janji, setelah Francis Light berbohong mengatakan permintaan daripada Sultan Kedah itu diterima oleh kerajaan, akan diterima oleh kerajaan British. Hakikatnya ada masalah. Sikit lagi saya nak sambung tentang data penduduk. Tadi 1870-an. Sekarang saya nak lihat data atau perangkaan penduduk Pulau Pinang berasaskan bancian penduduk yang dilakukan oleh atau semasa pemerintahan British pada 1911, 21, 1931 sehinggalah bancian yang kita buat sendiri pada 57 dan 1970. Okey. Mengikut perangkaan jadi selepas angka-angka yang ditunjukkan oleh Muhammad Ibrahim Munshi tadi, memang orang asing, Cina, India, Arab dan sebagainya terus datang ke Pulau Pinang dan demikianlah ke tempat-tempat lain. Lebih-lebih lagi selepas perjanjian Pangkor dan penemuan biji timah di beberapa buah negeri. Itu kita tinggallah untuk perbincangan lain. Ini hanya tentang Pulau Pinang. Pada 1911, mengikut perangkaan rasmi, penduduk Melayu di pulau itu berjumlah 40.2%, manakala orang Cina 43.9%. Dalam bancian tahun 31, penduduk Cina 42.3%, India sudah meningkat daripada 14.8% pada 1911 kepada 20.7% pada 1931, manakala bilangan orang Melayu sudah kian menurun kepada 35.7%. Kemudian pada tahun 57 sewaktu kita mencapai kemerdekaan, penduduk Melayu di Pulau Pinang berjumlah 39.7%, manakala Cina bertambah dengan begitu banyak kepada 44.2% dan India menurun balik kepada 14.9%. Itu pada tahun 57, tahun atau tarikh kita mencapai kemerdekaan. Kemudian pada 1970 lah, dasar ekonomi baru. Selepas peristiwa 13 Mei, penduduk Melayu 43.1%, manakala penduduk Cina 42.5%, India lebih kurang sama 14.2%. Jadi sebenarnya mitos yang mengatakan orang Cina lebih ramai, kenyataannya mengatakan orang Cina lebih ramai daripada orang Melayu itu taklah begitu tepat. Hampir-hampir sama. Tetapi dan kemudian kita dapati dengan pembangunan yang berlaku selepas penubuhan kerajaan Barisan Nasional itu, ramai juga orang Melayu dari kawasan lain berpindah ke Pulau Pinang untuk mengisi berbagai pekerjaan lah. Tetapi pada masa yang sama, akibat daripada peningkatan kos hidup di Pulau Pinang yang meningkat dengan begitu cepat, ramai pula orang-orang Pulau Pinang hijrah ke seberang, iaitu ke seberang Perai dan juga ke Kedah.
Baik, kita dah dapat satu gambaran tentang hal ini bermula daripada 1730-an sampai 1970. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.